Okey, kita di bahagian kedua, iaitu di mana kita akan membuat decrease sebanyak 6 kali dalam satu round. So di sini saya sudah pun dapatkan rib dan knit stitch, okey, di seluruh bahagian. Okey, so sekarang ni bagaimana kita hendak membuat decrease. So selalunya saya suka buat 6 bahagian ataupun 4 bahagian untuk dapatkan top yang lebih kemas lah. So kalau kita case on 84 stitches, okay, jadi kita bahagi dengan 6. So 84 bahagi dengan 6, so kita akan dapat dalam 14 stitch lah. Jadi maksudnya dalam setiap 14 tu, jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 dan 14 tu kita akan decrease. So katakan anda di sini saya tidak akan gunakan marker, tapi anda boleh letak marker pada setiap bahagian 14 tu untuk bantu anda lihat di bahagian mana yang perlu decrease. So kita akan decrease satu baris, kemudian knit satu baris, dan kemudian decrease lagi satu baris dan knit satu baris, sekurang-kurangnya sehingga kita ada lebih kurang 9, 3 darab 6, dalam 18 stitch di atas pun sudah cukup. Kita boleh tutup sudah kita punya topi. So 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. So kita boleh letak stitch marker di sini. Kemudian ulang lagi 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. So kita boleh letak lagi stitch marker di sini. Dan maksudnya setiap 14 tu anda letaklah marker. Okey, marker, kemudian 14 lagi marker. So setiap kali anda tight, anda akan dapat tahu di mana perlu decrease. Okey, tapi di sini saya tak akan guna marker sebab tak cukup marker saya. Alright, so kita akan mulakan decrease. Alright, so kita knit 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Okay, so 13, 14 ni kita akan tutup. Okay, knit 2 stitches together. Alright, so kita sudah buat first decrease. Continue 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, ok, so 13 dan 14 kita knit 2 together lagi. Ok, dan ini adalah decrease yang kedua. Alright, ok, sambung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Okay, dan decrease yang ketiga 2 stitches together. Okay, knit 2 stitches together. Alright, so tinggal 3 kali lagi lah. Okay, so kita sambung lagi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Now, okay, tutup yang keempat. Right, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Okay, tutup yang kelima. Yang 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12,
12 dan K tutup yang terakhir iaitu yang ke-6. So kita sudah decrease 6 stitches. Jadi daripada 84, okay, so dari 84 kita tolak 6, jadi kita sudah tinggal 78 stitches lah pada jarum. Okay, so yang seterusnya kita akan knit seperti biasa. Okay, jadi kita akan buat decrease ni, satu round decrease dan satu round knit sampai at least kita tinggal 18 stitches di atas jarum. Kalau dapat 12 stitches pun okey juga, sebab kita akan tutup sehingga ada stitches tu kurang lah, supaya lubang yang dekat bahagian ni bila kita tutup dia akan nampak cantik sikit. Okay, so knit sampai habis round. Knit. Okay, saya akan tunjukkan juga satu tips. Katakan anda tidak menggunakan marker macam saya ni, tapi anda nak tahu di mana kita buat decrease, so supaya kita tak kita tak tersilap buat decrease tu. Salah satunya tu kita kena catat lah, kita kena note down kita sudah di decrease yang ke mana. Ataupun paling mudah macam saya ni, saya lebih suka just tengok pada bunga pattern decrease tu. Jadi kita akan nampak di mana kita perlu buat decrease. So saya akan tunjukkan dengan anda sebentar lagi. Okay, kita sudah pun berada di penghujung baris. Okay, just knit macam biasa. Alright, so kita akan berada di bahagian kedua, decrease. Okay, so okay, tadi kita sudah tolak 2, jadi 2 tinggal 12, 13. Okey, walaupun kita kurangkan 1 stitches, bermaksud 14 tolak 1, kita dapat 13 stitches. Jadi kita akan decrease pada stitch yang ke-12 dan ke-13 pula. Okey, so 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okey, 11, 12, 13. Sebab kita dah tolak 1 tadi kan, 14, so tinggal 12 dan 13, kita akan decrease. Ataupun satunya, apabila anda hendak decrease kan, anda boleh nampak ada 2 stitch di sini bergabung kan. Ini hasil daripada K tutok tadi itulah. Okey, then kita knit satu baris. So di mana kita ada K tutok di situ, maksudnya di situ ada decrease. Okey, jadi maksudnya kalau saya nak decrease tanpa menggunakan marker, saya hanya tengok pada bunga yang ada 2 stitches together sini. So bermaksud saya perlu K tutok di sini lah. Okey, kemudian kita akan knit lagi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 dan 11. Okey, so 12 dan 13. Alright, so di sini kita dah nampak lagi. Okey, maksudnya satu stitch sebelum kita jumpa ni, di situlah kita akan buat K tutok. Okey, so stitch pertama K tutok di sini, so kita buat K tutok di sini. Okey, 13 dan 14. And then continue 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Oh, okay, 11. Alright. So, okay, kita jumpa lagi. Okay, 2 stitches together. So, stitch sebelum tu, okay, so kita tutup. Dan proses ni akan berulang-ulang lah sehingga seperti yang saya katakan tadi, sekurang-kurangnya kita dapat dalam 18 atau 12 stitches yang tinggal pada jarum. Okay, so ada 2 stitch ni.
Okey, dan maksudnya kita kena tutup di sini. Right, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Okay, alright. So kita tutup. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11. So di sini lagi ada 2. Alright, so kita tutup. Okay, so kita sudah pun buat decrease banyak 2 baris. Jadi sekarang tolak 6. Kita ada 72 stitches lagi pada jarum. Okay, so pindahkan marker dan knit lagi 1 baris macam biasa. So kita akan ulang-ulang proses ni. Dan saya akan kembali untuk bahagian yang terakhir, iaitu bagaimana cara hendak menutup atas ni dengan mudah tanpa perlu bind off. Okey, kita akan jumpa sebentar lagi.